Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik. Walaupun sehari dua hari ni kesihatan saya kurang mengizinkan, saya kata banyak benda, tanpa pula biasalah, kata dengan cuaca yang panas hujan, so badan kita pun panas hujan jugalah. Tapi saya kata saya cuba rest untuk kata untuk saya nak dapatkan tenaga lebih lagi lah. So dalam kita permulaan, untuk kita nak tingkatkan ataupun untuk kita nak grow kita punya kehidupan kita nak grow kita punya bisnes kita, banyak benda yang kita perlu korbankan, banyak benda yang perlu kita kata setiap benda tu memerlukan pengorbanan, terutamanya dari segi masa, dari segi tidur, dari segi banyak benda lah sebenarnya yang perlu saya ejar benda tu. Dan benda tu bukan sesenang yang disangka. Benda tu bukan yang sesenang yang disangka. Banyak benda yang saya kena planning, banyak benda yang saya perlu perbetulkan untuk saya nak kata nak melangkah lagi jauh lagi, untuk saya nak ke dunia ataupun level yang lebih tinggi lah. Alright. So untuk pagi ni, semalam saya dah share dah macam mana cara nak buat fresh cream. Dan ramai yang tanya saya, Noris, fresh cream ni untuk sesuai untuk kek apa ya? Lepas tu kalau contohlah kalau macam topping yang lain tu macam mana ya? Saya ni confused lah. Saya ni baru nak belajar benda ni. Saya ni baru nak menerokai bakery ni ataupun dalam bidang kek ni. So bantu saya boleh tak untuk saya nak kata saya nak dapat lebih detail lagi macam mana cara untuk saya nak combinekan ataupun mana satu topping yang sesuai untuk saya nak letakkan di dalam satu-satu kek. Sebab kek ni memang rasa dia pun berbeza, tekstur pun berbeza. So benda ni kita kena tahu cara dia supaya kombinasi topping yang kita masukkan di dalam kita punya kek ni sedaplah. Dan dia tidak, kalau tersalah meletakkan topping, akan menyebabkan kek kita ni akan lari rasa kek kita dan tekstur tu memang lari beda. So bila lari tu dia tak berapa nak sedap lah. Alright. Yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, you tag kat komen dulu, clear ke tak? Tag kat komen deh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Okay, KL very bright and very hot sun. Morning Nori, hari ni ada masa tengoklah Nori. Thank you dengan perkongsian ilmu dari Nori. Saya kata bukan saya, kita nak buat apa saja kita kena kreatif dok. So kalau macam saya kalau ramai kata saya lebih suka tengok Noris buat live deco. So bukan saya boleh saya nak tunjuk dekat you all, tapi saya kena selitkan benda ni sebab kita kena buat apa saja kita kena kreatif. Kita kena kreatif. So walaupun saya mendengar apa yang you all bagi tahu, okey, Noris saya nak tengok Noris buat deco sebab best sangat Noris buat deco. Saya kata saya kena selitkan benda ni sebab kalau tahu you all tengok saya buat deco, you all belajar benda tu, tapi you all tak tahu cara macam mana nak decokan kek tu pun tak boleh juga. So benda ni saya kena selitkan, saya kena to be kata kreatif benda ni untuk
Saya bukan saja saya tak nak benda ni saya tunjuk dekor je, benda tu akan jadi boring. Faham tak? Akan jadi boring. Sebab setiap hari, setiap masa saya tunjuk dekor je, so tak syok. Faham tak? Saya nak tampilkan kelainan. You all jangan nak samakan saya dengan orang lain yang buat live dengan orang lain tak sama. Sebab saya dengan diri saya. So, ini cara saya, rentak saya. Kalau you all boleh follow cara dan rentak saya, so, ambil. Kalau you all rasa tak boleh nak follow, keluar daripada live saya. Susah. Susah apa? Faham tak? So, you all, ini cara saya. So, orang kata sebab ramai yang you all tidak alami, tak berada di situasi saya. So bila you all tak ada berada di situasi saya, memanglah you all kata, Noris saya suka Noris buat live, dekor apa semua. Tapi bila you all try you all duduk dekat situasi saya, you all akan tahu lah macam mana cara. Sebab itulah saya kena buat pelbagai. Walaupun ramai yang ada yang request, saya nak tengok live Noris buat dekor. So benda ni saya tak boleh nak tunjuk 100% semua benda dekor. Sebab ada dekor pun you all kena tahu cara sebelum nak dekor tu apa bahan-bahan ataupun cara you all nak orang kata nak menggunakan bahan-bahan untuk dekor tu. Alright. Hari ni ada masa tengok Nori. Okey. Alright, tunggu je Nori. Hai Noris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, clear. Okey, jangan lupa share saya punya live. Share saya punya live. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat dan ilmu ni adalah ilmu yang free, ilmu yang saya praktikkan sepanjang saya buat bisnes dan saya tak nak you all alami situasi macam saya permulaan saya buat bisnes macam merbah. Saya tak nak gitu. Saya nak you all ada ilmu, you all tahu cara dia dan cara yang betul. Sebab bila cara yang betul akan cepat proses you all, terutamanya yang newbie yang baru nak start buat bisnes. So benda ni akan cepat saya tak nak you all lambat-lambat proses. Sebab bila lambat ketinggalan kita. Bila ketinggalan saja orang lain dah pergi ke depan dah, kita baru khabar baru khabar. Jalan kan ni, jalan ni orang lain dah depan dah. So say bye-bye lah. Alright. You jangan takut dengan persaingan. Jangan takut dengan persaingan. Ambil persaingan kita secara sihat. Dan you all kena ambil sesuatu. Faham tak? Kena cari ataupun buat sesuatu tindakan yang boleh you all pergi jauh ke depan. Tinggalkan persaingan-persaingan kita ni yang dulunya sama taraf dengan kita, tapi kita pergi ke depan. Bila pergi ke depan, kita tak sama taraf dengan persaingan kita. Faham tak? Kita duduk depan dah. Kita duduk depan dah. Right? Jangan takut dengan persaingan. Ambil tindakan. Jangan takut. Sebab bila you all takut, memang you all akan sama dengan persaingan-persaingan you all yang sama taraf dengan you all. Faham tak? Kita nak biar lebih. Sebab bila kita lebih, of course kita pun dapat lebih. Faham tak? Gitu. Apa yang you all dapat lebih, of course orang dah semakin kenal dah you all punya brand you all. Brandingkan you all punya brand. Itu yang paling penting. Brandingkan you all punya brand. Itu yang paling penting. Tahu tak? Kalau you all tidak brand, kena belajar. Faham tak? Kalau you all ada sesuatu yang dapat dekat saya punya live, dekat saya punya page, ambil. Tapi you all jangan ingat benda tu cukup. Tidak cukup. Tak cukup. Alright? Assalamualaikum. Rata panjang clear. Allah, rata panjang lama tak pergi. Boleh pergi nak pergi jalan. Alright. Salam, dah terbaik ilmu yang diberi, cukup manfaat. Alright. Okay, jangan lupa share saya punya live. Alright, so semalam saya dah tunjuk dah cara nak buat fresh cream. Okay, dan saya kata benda tu dah clear dah. Ada pula mari tanya saya, Noris, bantu saya boleh tak? Saya ni nak buat kek ni. Apa yang sesuai untuk saya nak dekorkan? Okay, contohlah you all nak dekorkan, you all kena tahu deh, kek apa yang you all buat. You all kena tahu benda tu, kek apa yang you all buat. Sebab senang, nanti kita nak dekorkan kek tu. Contohlah you all menggunakan kek span,
kek span mix ke. You gunalah tepung ni. Okey. You guna tepung ni, tepung sponge mix ni. Bila mana you guna tepung sponge mix ni, kek tu kek span. Bila kek span, you sama ada you boleh gunakan fresh cream pun boleh, macam saya putar kemarin. You boleh guna fresh cream pun boleh. You boleh gunakan butter cream pun boleh. You boleh gunakan cheese meleleh pun boleh. Alright, so you all boleh buat ketiga-tiga elemen ni dalam satu kek. Boleh, tak ada masalah. You all boleh combinekan. Sebab benda ni, dia kalau you all combinekan, dia lagi, tahu tak? Kesedapan dia tu yang lain pada lain lah. Fair tak? Setengah orang tu dia buat cheese meleleh je. Macam cheese meleleh je. Kita boleh pelbagai. Maksud dia, okay, contohlah you all buat kek span ke. Okay, you all buat kek span, kek pandan ke. Okay, kek pandan you all boleh gunakan dalam dia tu, topping ataupun filling tu dalam tu you all boleh buat cheese meleleh. Dalam dia, cheese meleleh. Luar you all nak buat, nak dekorkan cheese meleleh pun boleh. You all nak dekorkan menggunakan butter cream pun boleh. You all nak menggunakan fresh cream pun boleh. You akan rasa dia, dalam dia tu akan cheese meleleh, luar dia tu rasa, contohlah you nak dekor pakai butter cream. Sebab butter cream ni dia lebih senang lah sebenarnya. So, benda ni you all kena tahu. Sebab apa saya bagi tahu benda ni boleh? Sebab kek ni kek ringan. So, bila kek ringan, dia tak heavy, you all boleh campurkan ketiga-tiga elemen ni dalam satu kek. Alright? Dah share, thank you. Okey, Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Tengah buat kek vanila, nak buat kek paddle pop ni. Alright. Minggu depan saya nak masuk kek coklat moss juga, tapi versi yang besar. Saya nak ramai yang request sebenarnya. Ramai yang request untuk saya dekorkan kek cheese meleleh, tapi cheese meleleh paddle pop Okey, so saya akan dekorkan menggunakan cheese meleleh paddle pop. Kalau tak nak guna kek coklat pun boleh. You all pakai kek span pun boleh, tak ada masalah. Cuma you all, saya tahu you all tak reti nak dekorkan benda tu. So minggu depan saya tunjuklah macam mana cara. Sebab semalam pun ada lagi mari orang kata, Noris bantu saya, cheese meleleh saya jadi cair. Kenapa jadi cair? Sebab mungkin salah satu sebab you all ikut kodok. Kata resepi, contohlah you all resepi saya, ada ikut you sebutir-sebutir tak resepi saya. Macam mana cara nak buat formula A. You all tak boleh nak gabungkan, nak buat cheese meleleh, gabungkan semua untuk nak jadi cheese meleleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita menggunakan cream cheese. Bila menggunakan cream cheese tu kan berat. Cream cheese, you all kena buat adun satu-satu. Barulah you all akan nak jadi cheese meleleh tu. Tak boleh you all nak campurkan semua. Maksud dia, okay, cheese meleleh bahan-bahan saya guna cream cheese. Susu segar, saya guna gula icing. So benda ni bila kita campurkan semua, dia punya adunan dia, tekstur kita tak cantik dan kemenjadian dia tu takut tak menjadi. So cara dia you all kena buat satu langkah kepada satu langkah. Barulah kek kita tu ataupun kek adunan cheese meleleh kita tu jadi elok. Kalau tidak memang tak jadi. Dia akan jadi cair. Macam saya tak suka jadi cair. Saya tak suka jadi cair. Memang tak tahulah. It's up to you. You all boleh. Tak ada masalah. Dengan resepi saya tu yang telah saya share dekat ekonomi tu, cheese meleleh, boleh gunakan gunakan cheese meleleh tu. You all nak jadikan kental ke boleh, you all nak jadikan cair pun boleh. Kalau macam saya tak suka cair loleh gitu. Sebab bila cair, you all tak boleh nak dekorkan di atas papan kek. Bila you all tak boleh nak dekorkan di atas papan kek, you all letak dalam bekas yang biasa-biasa, you all rasa, tahu tak, you all tak boleh nak jual dengan harga yang lebih tinggi. Sebab benda tu tak nampak eksklusif. You all nak nampak eksklusif, pastikan kena buat tu cantik dan kena letak atas papan kek. Kalau buat bodoh-bodoh gitu, you all nak dapat harga 40, 50, 60 ringgit, memang meninggal lah. Memang meninggal. Dengan kita brand pun tak ada, posting pun malah. So, nak apa lah. Faham? Okay. Assalamualaikum Noris and team. Salam Noris. Kek coklat moss boleh tahan berapa hari dalam chiller? Lebih kurang, kalau macam saya biasa 2 minggu boleh .
2 minggu. Kalau penuh lah saya letak dalam sebulan lebih. Sebenarnya kek ni sebab apa dia tak bertahan lama? Mungkin salah satu sebab you all menggunakan cream cheese. Tak? Cream cheese. So bila adunan ataupun kita punya tekstur tu ada cream cheese, dia tak tahan lama. Habis. Itu pun dalam 7 hingga 10 hari lah, seminggu lebih lah. 7 dia paling banyak, paling lama seminggu lah. Tak? Kalau guna cream cheese. Tapi kalau kita punya kek kita tu you all kena pastikan masak betul-betul. Kalau sedang masak kita akak, memang kek kita tu tak tahan lama. Tak? So you all nak pastikan kek you all tu tahan lama. You all kena pastikan kek you all tu kena bakar dengan sempurna. Kalau tidak, memang kek kita tu tak tahan lama. Kalau you all kata Noris kata baru ni 1 bulan boleh tahan, saya tak siapa pun. Mungkin salah satu punca dia adalah kek yang you all buat tu tak lama betul. Maksud dia you all patutnya kena buat. Kata biarkan dulu dalam 5 minit ataupun 10 minit. Letak dalam oven tu, biarkan dulu. Bakar ke. Tapi you all gaduh akak lalu. Betul. Memanglah masak tapi kek kita tu lembab. Bila lembab dia tidak tahan lama. So benda ni bergantung kepada you all. Macam mana you all bakar, macam mana you all kukus. So kalau kukus pun tak berapa nak kata sedang masuk akak dah, memang tak payah tahan lama lah. Dan kek coklat mousse, contohlah kek coklat mousse memang tahan lama sebenarnya. Kek coklat mousse kalau you all ikut je step yang betul, tahan lama dan dia lagi lama letak dalam peti lagi sedap. Dan kek coklat mousse ni you all tengoklah juga. Kalau you all kata kek coklat mousse boleh tahan berapa lama dalam chiller, saya maksud you all sebab kek coklat ni dia banyak masuk. Maksud dia kek ni banyak masuk. Maksud dia sama ada kek coklat tu adalah kek coklat yang bodoh-bodoh, you all nak letak dalam peti, nak wrapping ke, ataupun you all letak dah dekor dah, ataupun you all letak dah cheese meleleh. Yang mana satu? Sebab kalau macam ni sis ni cakap, dia bagi tahu. Dia komen, coklat mousse boleh tahan berapa hari dalam chiller. Coklat mousse berapa hari dalam chiller. So coklat mousse tu yang macam mana? Dia kena tengok juga, bergantung kepada you all punya dekorkan kek tu. Sama ada kek tu bodoh-bodoh ke, tak apa kata dekor ke, ataupun you all dah wrapping ke, dia banyak masuk. So benda ni bergantung kepada you all punya kek you all tu, apa yang you all dekorkan. Right? Dia tak boleh nak kek coklat mousse ni tahan berapa lama kek spa ni berapa tahan lama kek tahu tak? You all kena spesifikkan benda tu, barulah senang saya bagi tahu. Spesifikkan benda tu, barulah saya bagi tahu. Benda ni tahan. So benda ni tahu tak? You all tak boleh sebab benda ni nampak macam general sangat. Bila general ni takut nanti bercanggah, bercanggah. Bila bercanggah lagu ni nanti you all silap faham lah. Miscommunication. You all kena spesifikkan benda tu, barulah saya pun boleh spesifikkan benda tu. Saya dah buat kek coklat mousse buttercream, bawa pergi pejabat bagi member office rasa. Diorang komen sedap sangat, manis sweet je. Anak pun kata sedap gila. Buttercream pun tak muat. Terima kasih Nori bagi ilmu yang sangat manfaat. Semangat makin kuat nak buat kek. Gitu. Dia kena sebenarnya benda ni dia memerlukan semangat. Manusia ni dia memang gitulah. Dia punya kata manusia dia memang memerlukan semangat. Kalau you all macam contohlah you all down kan orang tu ke, of course lah orang tu akan down sebab dia manusia biasa je. Kita kena semangat, support, tahu tak? Barulah kita bersemangat nak buat apa saja. Contohlah you all nak buat bisnes ke, kecil-kecilan ke, tak kira lah. Daripada kecil-kecilan lah, you all tengok orang yang dah buat juta-juta tu, benda tu daripada rumah juga. Benda tu sama step yang you all bermula juga. You all kata benda tu, alah saya buat rumah je. Buat rumah pun boleh buat juta-juta pun. Tapi benda tu kata tak terjangkau di akal lah nak buat kat rumah sebab benda tu dah juta-juta. Bila juta-juta ni kita main kilang dah lah. Main kilang, main kedai, tahu tak? Tak boleh dah, tak pandai dah nak buat rumah.
Alright. Dulang akak dah sampai. Thank you Nori. Bukan dulang kak. Loyal. Dulang pula. Dulang hari kak. Okay. Hai Nori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Maaf Nori, nak tanya kenapa saya ya buat kek vanilla span atasnya keras sikit macam puding. Sebab apa? Sebab sebab itulah untuk kek span ni you all kena betul-betul putar. Kena betul-betul putarkan adunan tu. Barulah kek kita jadi moist molek. Kalau tidak memang dia jadi keras. Memang dia akan jadi macam nak bantak behel. So benda ni walaupun dia lembut tapi dia nampak macam mampak macam beke, betul beke. Kalau Kelantan panggil beke, tahu tak? Tak tahu Kelantan panggil all. Tahu tak? So benda ni orang kata you all kena pastikan kena putar dengan cara yang betul. So you all nak tahu cara nak putar tu, you all kena pastikan adunan ataupun tekstur kita punya kek span kita ni biar dia likat. Kalau cair memang jadi gini dah, banyak sangat masalah. Banyak masalah. Biar kek tahu tak? You all kena pastikan kena likat. Sama lah juga you all kena buat kek pisang kau gapo kau. Kek pisang yang hari saya tunjuk ke. Bila mana benda tu melibatkan telur dan gula, you all kena pastikan adunan you all kena likat. Likat. Tak likat. Kalau benda tu memanglah you all nampak kembel dah ni. Tapi cair, tak jadi. Kek you all memang tak akan jadi. Tak jadi. Dia kena likat. Likat. Okay? Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Alright. Kalau kita guna 4 biji telur, separuh daripada resepi, kukus 1 jam. Tengok kepada you all punya kukusan lah, ataupun you all punya loyang. Loyang you all pakai saya apa? Kalau macam saya 9, memang standard 1 jam lah kena kukus. Dan pastikan air tu kena mencukupi. Kalau air tak mencukupi pun tak boleh kok. Follow je step on sini je. Tahulah tidak oyak dah. Tak tahu nak bercakap macam mana lagi. Rasa cara saya bercakap ni dah ramai gila dah orang faham. Kalau kita ni jadi tak faham, lepas tu kita ni banyak masalah. So ada something wrong lah yang berlaku beredok. So you all kena take note benda tu. Kena, kalau tak jadi kena buat dan perhatikan apa yang you all buat tu tak jadi. Beredok. Adakah salah you all punya adunan ataupun resepi dia ataupun oven you all. So you all kena ejah lah benda tu. Maaf Nori, kek coklat mau kosong tanpa deko dah di wrapping elok. Nak guna 14 nanti buat hari Isnin baru ni. Letaklah dalam freezer, apa susah? You all nak selamat pastikan kena letak dalam freezer lah. Freezer lagi okey lah. Sebab saya tak tahu juga you all punya peti you all ke mana. Peti tu, adakah peti khas untuk kek sahaja? Kalau peti khas untuk kek sahaja tak apa. Tapi kalau peti tu mengandungi macam-macam, so tak boleh lah. Tak boleh. Lepas tu buka kata. Memanglah kenoklah. Tak tahan lama. Tak boleh. Peti ni kalau you pergi ke. Kalau you perasan, kalau you pergi kedai bunga ke. You pergi kedai bunga, you teragi buka peti kedai bunga tu. Kedai bunga ke, bunga-bunga yang segar dia kita letak dalam peti ke. Letak dalam peti besar tu. Peti macam sayur ni ke. Peti macam sayur ni ke. So bila peti macam sayur peti tu, cila tu, terus you pergi buka. Lepas tu duduk tengok, duduk main-main, buka. Terus tengok. You all tengok. Apa owner tu akan kata? Tahu tak? Dia akan kata punya. Owner tu mestilah dia akan kata. Ataupun pekerja tu. Akak pilih dulu. Baru akak buka. Tahu tak? Sebab apa? Sebab efek. Akak efek tak? Efek kepada tamu-tamu kek ni dia manja. Ini kek bunga pun dia manja. Terus you pergi kat kedai bunga. Lepas tu bunga segar tu you duduk dalam peti. Terus you buka. Lepas tu tutup. Buka kata. Apa owner tu kata ataupun pekerja tu kata, mesti dia akan marah punya. Mesti dia akan kata, akak, kalau akak nak pilih dalam ni, akak jangan buka lagi. Akak tengok dulu mana nak, lepas tu akak berkenan baru akak buka. Sebab apa?
Dia ada sebab dia. Kenapa dia berkata lagu tu? Mungkin salah satu sebab nanti cila dia akan rosak. Lepas tu gas. Tahu tak? So benda ni akan efek lah Pedro. Walaupun you tak nampak pada kasar tu memang tak nampak. Tapi memang itu lumrah dia. Memang tambah-tambah kalau kita punya peti kita tu macam-macam ada. Tahu tak? Macam-macam ada. Kalau peti tu peti khas, tak ada masalah. Benda tu boleh lah kata lebih bertahan lama. Tapi kalau kita punya peti kita tu campur macam-macam barang, memang tak boleh. Tak tahan lama Pedro. Dia campur dengan habis semua. Jenis kita ni pula selebele Pedro. Kelantan pagi selebele. Maksud dia you kata ataupun you buat tu benda ataupun you letaklah kuah kemari ke. Kuah gula kemari you letak dalam peti. Kemari you letak dalam peti So bila letak dalam peti terdedah Pedro. Letak dalam mangkuk gitu terdedah. So efek Pedro. So benda ni Pedro. You pun tahu lah ke kan? Okey, faham. Saya buat kek selalu pecah masa bakar. Kenapa ya? Kena ejah lah. Akak kena ejah kepada suhu. Mungkin akak punya suhu tu terlampau tinggi sangat ataupun akak punya kek tu terlampau lama sangat bakar. So kena ejah benda tu supaya kek yang buat tu tak pecah dan adunan kita ataupun tekstur kita tu jadi elok lah. So kalau macam kek-kek biasa ni dia boleh kontrol lagi. Tapi kalau macam red velvet memang kena tengok. Sebab red velvet dia sangat, dia kena fokus dia tak boleh. Red velvet dia tak boleh. Red velvet kalau lebih masuk lebih memang dia akan jadi pudar warna dia. So memang red velvet memang dia kena jaga dia molek-molek. Sebab kalau tak jaga molek memang kek kita tu akan berlaku masalah lah. Coklat mousse binary red elok-elok kat simpan dalam peti ais 3 minggu masih elok. Dia tengok jugalah. Dia tak semestinya dia kalau you punya peti tu okey ataupun tak campur tak apa. Tapi kalau campur dengan macam-macam, lepas tu anak ni dia suka buka peti suka buka. So dia efek juga. So kalau you nak cara yang selamat, you nak contohlah you nak sebulan lagi, letak dalam freezer. Saya pun letak dalam freezer lagi selamat kot. Memanglah keras, tapi you jangan bimbang. Benda ni kalau contohlah you nak gunakan esok. So hari ni tu letak dalam peti biasa. Esok dah boleh back to normal balik. Alright. Assalamualaikum Nori, saya nak buat cheese meleleh. Boleh ke saya putar icing cream cheese dengan fresh cream tu? Masa bila nak letak susu segar? Yang ni saya step ni saya dah masukkan dekat saya punya. Minggu depan saya tunjuk balik. Minggu depan saya tunjuk dalam saya punya group ekonomi. So sebab saya nak buat kek ramai yang request kek yang besar pula untuk kek paddle pop. So saya akan tunjuk dekat you all macam mana saya nak dekorkan kek paddle pop versi yang besar. Alright. Boleh kecek slang KL ke? Agak pun kecek slang KL nya. Aloh lah. Mu duk KL buat cara KL lah munya. Kalau tak suka, tak payah masuk. So siapa gak? Aloh lah. You all faham tak apa yang saya kata? Kalau you all faham bermakna you all tak ada masalah. Masalahnya dia ni tak masalah. Faham tak? Kita ni ke masyarakat majmuk. Kita ni masyarakat yang berbilang kaum. Faham tak? Kita ni masyarakat. Kita ni hidup negeri-negeri, banyak negeri kot. So benda ni you all jangan duk kuno sangat, faham tak? Jangan duk kuno sangat, jangan duk dalam gua sangat, faham tak? Walaupun you all duduk bandar pun jangan duk pemikiran tu jangan duk kuno sangat. Jangan duk dalam gua. Faham tak? Kawanlah dengan negeri-negeri lain. Kawan dengan negeri-negeri lain. So benda tu you akan belajar benda yang baru. Mentah-mentah lah duduk KL nak berkawan dengan orang KL, bercakap orang KL. Aloh lah. Jangan duk kuno sangat lah. Tahu tak pemikiran kita tu jangan duk kuno, jangan duduk gua sangat. Open you all punya mindset you all. Kita ni dalam
duduk Malaysia duduk Malaysia. So saya tak buka negara-negara lain. Sebab tu lah kalau negara lain memang tak nampak saya. Sebab saya memang tak buka. Maksud dia page saya tu memang saya foreigner tak ada. Tak foreigner. Sebab itu memang saya belajar benda tu memang saya block foreigner. Saya tak, kalau page-page orang lain ada foreigner masuk negara-negara lain. Tapi saya memang tak boleh. Adik saya duduk Australia pun tak boleh tengok saya. Sebab saya memang block. Saya memang block negara-negara lain. Hanya Malaysia sahaja. Tahu. Jangan duk guna sangatlah. Kita tu walaupun duduk KL pun carilah kawan negeri yang lain. Allah lah, mentang-mentang lah duduk KL, lepas tu nak bercakap KL, lepas tu nak berkawan dengan orang KL. Please lah. Please. Allah lah. Tolonglah kak, apa you punya mindset lah. Tahu tak, kita ni nak masuk tahun 2021 kot. Tahu tak? Saya tengoklah Nori sambil buat donat Big Apple resepi by Nori. Buat kali ketiga. Best sangat donat resepi Nori ni. Customer request balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Dapat lagi ilmu untuk pagi ni. Thank you Noris. Okay. Saya orang Sabah pun faham sis Nori. Tahu tak? Saya ni ke? Saya, walaupun saya ni bercakap slang Kelantan ke, tapi saya pun ada kawan lah. Saya ada kawan Kedah, Penang, apa semua. Satu Malaysia saya ada kawan. Faham tak? So benda ni, saya bercakap apa yang orang kata kita orang kata utamakan dialek bahasa kita. Faham tak? So benda ni biar kawan kita pun tahu bahasa kita. Kawan kita duduk Kedah pun dia tak bercakap lah KL. You pergi tengok lah orang buat live orang Kedah. Orang Kedah yang memang slang dia tu memang pekat. Ada tak dia bercakap KL? Tak ada. Memang dia kes bunyi punya slang Kedah. Aduh lah. Kita ni jangan duk kuno sangat pelok jangan duk kuno. Aduh. Tahulah mana tahu. Nak tanya coklat emas kalau kukuh guna loyang 7x3 kita boleh biarkan kat luar ke sementara tunggu yang lain masak? Boleh. Assalam, sedap dengan orang cakap semangat rasa nak wakil selalu. Dah boleh rentas bila nak turun office baru minggu depan sih. Minggu depan sebab saya kena juga sebab member saya nak kahwin ke. So saya kena tunggu jugalah KL. Tunggu KL juga. Kena pergi Melaka juga. So benda ni kena jugalah sebab saya nak tengok jugalah office baru ke. Minggu depan lah. Apa bulan 24 tu silap ya. Nak tengok pula jadual. Okay. Assalamualaikum Nori, selamat pagi. Alhamdulillah dah sampai dah yang akak berbalas menunggu. Dah sampai dah, tak ada dah. Dah clear dah, saya dah clear dah semua. Berbolah minta tak ada dah, memang tak ada. Saya minta maaf banyak. Saya tak boleh nak tunaikan permintaan loyang memang limited dah. Loyang saya kalau macam saya keluarkan apa semua saya bagi tu memang limited. Memang tak ada dah. Tak ada lebih. Tak ada lebih satu pun. Dah. Saya memang cukup-cukup. Memang sekarang ni memang limited. Sebab saya kalau saya nak open order saya kena beli banyak dah. Nak beli banyak tak ada kat kedai. Ada satu dua ada lah tapi tak padan benda tu dah. Tak padan. Assalamualaikum Nori, hari ni rasa nak makan brownies. Anak pula nak red velvet. Nak tanya boleh ke kalau kita bakar sekali selalu dalam satu oven? Boleh. Cuma you all kena tahulah brownies tu masuk berapa lama. Red velvet tu masuk berapa lama. So kalau macam brownies dia akan masuk lebih cepat lah. So akak brownies biarkan red velvet. Tak ada masalah benda ni. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi Noris. Semoga Allah pemudahkan segalanya buat Noris and team. Kalau boleh ke? Kalau boleh you all nak buat dua kek dalam satu oven. Bukan kata tak boleh. Boleh. You all nak letak 6 ke 7 pun boleh. Tak ada masalah. Kalau muak. Masalah lah ni dah ke tak? Dan ke tak? Fair tak? Sebab brownie ni dia masak cepat. You all kek ni dia tak boleh orang kata terdedah terlampau lama lah. Fair tak? Kalau macam untuk brownies ni you all kena siap. Buat tu kena masuk lalu dalam oven. Masukkan dalam oven. Fair tak? So dia mentah je. Kita duduk tengah putar red velvet pun dah masuk dah brownies kita. Dia kejap je brownies ni.
Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul Nori, open minded sikit. Saya orang Selangor pun faham, satu Malaysia kan. Tahulah, sebab saya berkawan ramai dok. Saya berkawan satu Malaysia semua, okey. Saya boleh pergi semua tahu dok. Saya kalau macam saya letaklah mana pun, saya boleh hidup. Saya boleh hidup, itu saja deh. Kalau tak tahulah you all, tapi kalau bagi saya duduklah mana-mana saya boleh hidup. Dok. Sebab itulah saya suka macam saya lebih suka travel. Kalau macam travel, sebelum ni saya pergi London ke Paris ke mana kau, saya servis sendiri dok. Semua saya servis sendiri. Saya buat sendiri. Saya tak ambil agent, kau tak ambil. Sebab saya suka sendiri-sendiri. Sebab benda ni kita kena belajar, kena sendiri dok. Barulah kita akan bergerak di atas kaki kita sendiri. Kalau tidak, kita sikit-sikit nak minta bantuan orang. Sikit-sikit nak mengharapkan orang. Sampai bila? Sampai bila nak mengharapkan bantuan orang? Sampai bila kita nak nyusah ke orang dok? Kita kena buat atas diri kita. Macam saya buat dulu. Apa yang tak boleh saya buat, saya try buat. Tahu tak? I do the best untuk saya. Tahu tak? Saya buat yang terbaik. Saya buat. Kalau selagi benda tu boleh buat, saya akan buat. Dan kalau benda tu tak boleh, baru saya minta bantuan orang. Itu pun last choice. Tahu tak? Last choice. Memang saya memang tak boleh langsung tak. Baru saya minta bantuan orang. Kalau tidak, memang saya buat sendirilah. Memang saya buat sendiri. Okey. Nori nak tanya Red Velvet bakal berapa minit? Dia bergantung kepada you all punya loyang. Bergantung kepada you all punya loyang, bergantung kepada you all punya adunan you all. Banyak mana adunan you all? Dia tak boleh nak bergantung kepada berapa minit tu sebab adunan kita tak lain dok. Maksud dia kalau tinggi, kalau adunan kita tinggi, dia lagi lama. Kalau macam adunan kita rendah dan kecil, dia lagi kejap. Betul. So benda ni tengok, dia tak boleh bergantung kepada minit apa semua. Dia bergantung kepada you all punya adunan you all. Sebab benda ni, bila you all buat, contohlah you all buat satu adunan, you all dapat loyal besar, loyal kecil-kecil. So, loyal kecil ni, dia akan cepat masuk lah. You all tak boleh nak akak sekaligus harus semua, tak boleh. Sebab adunan kita yang besar tu tak masuk lagi. So, benda ni bergantung kepada you all punya adunan, you all punya loyang besar mana. Loyang besar mana, tinggi mana. Sebab kalau tinggi, lepas tu dia jadi dia kecil kan. Dia cecek tapi tinggi, tu lambat. Tapi kalau dia tu besar dan nipis, dia tu cepat. Faham? Dia Red Velvet ni biasa kan. Red Velvet ni kalau berlaku masalah memang dia standard lah. You all tak boleh nak expect benda tu buat sekali, buat dua kali, buat tiga kali jadi dah. No, saya pun lebih daripada tu kot. Lebih daripada tu. Buat tak jadi. Buih je. Nak bagi kat orang tak gamuk dok. Tak gamuk nak bagi kat orang. Sebabnya tak jadi. Tak jadi, lepas tu jadi pahit, lepas tu jadi tak sedap. So ni orang rasa nak bagi kat orang kau, tak bagi. Lepas tu nak bagi kat ayah. Saya mana ada ayah. Tak ada ayah lah kali pun ada tu siapa je lah. Hero. You all jangan expect benda tu sekali, dua kali, tiga kali jadi terus. Tak boleh. You all nak dapatkan sesuatu benda tu yang sempurna, you all kena alami benda-benda yang tak sempurna. Barulah you all akan dapat benda tu. Betul. Dia benda tu tak boleh lah hari ni buat terus nak perfect, tak boleh. Contohlah you all buat, okey, saya ni newbie, saya ni baru nak belajar buat kek, okey, terus buat kek. Lepas tu you all nak dekorkan terus, tak boleh. Benda tu tak akan jadilah perfect yang macam you all tengok kat YouTube. Tengok, takkan punya. Sebab kita baru belajar. Bila baru belajar, banyak kesilapan yang kita perlu betulkan. Bila daripada pembetulkan tu lah kita akan jadi lebih sempurna. Assalamualaikum Nori, nak minta pendapat. Kak ada bajet RM500. Ingat nak beli mixer 6.5 liter The Baker. Okey tak? Mixer The Baker okey. Saya tengok member saya. Saya pun kena tengok lah The Baker tu. Tak ada masalah. Kalau you all kena tengok lah juga. Kalau at least mixer tu pastikan mixer yang berkualiti. Sebab benda ni kita nak pakai long term. Bila nak pakai long term, pastikan kena yang biar dia tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat. Dia standardized, pero dia medium. Kalau molek medium lah. Kalau boleh 1 kilo gandum muak. Itu lagi molek lah sebab kita nak, of course kalau kita macam tergaya, okay, kita mestilah
Takkanlah kita ni buat kek jadi dah. Takkanlah nak buat sebutir je. At least kena buat 2, 3, 4 butir. 4 biji peh dah. Kita nak bagi lagi dekat orang nak bagi lagi, nak bagi dekat kawan-kawan, nak bagi, tahu tak? So benda ni kita nak pakai lama. Alhamdulillah kita nak pakai lama. So benda ni biar benda ni biar berkualiti dan tak adalah kecil sangat. Bila kecil sangat pun, kalau macam saya ke, kalau kecil dia lambat dok, lambat. Kita nak biar padan lah. Biar padan dengan kita punya mixer kita dengan oven kita. Gitu. Biar kalau boleh medium lah kalau boleh. Alright. Nori, kek coklat moist tu satu adunan dapat 4 biji. Yes. Satu adunan, kalau satu adunan 8 biji telur, dia akan dapat 8 biji. Kalau you ikut adunan resepi saya, memang you akan dapat 8. Impossible lah you akan dapat 9. Memang kalau you kata benda ni akan dapat 8 punya. Kalau you follow je resepi saya dalam ekonomi tu, follow je, you akan dapat 8. You bayangkan 8 biji ni, you all kata kalau you all buat bisnes ke, satu biji ni you all jual RM15. Tahu tak? Bila you all letak lah packaging cantik-cantik, lepas tu you all tahu tak benda ni kena performance. Jangan dok bolak gitu. Kalau bolak gitu pun, kalau you all jual RM5 pun belum tentu lagi orang nak beli. Tahu tak? Kalau benda tu cantik, lepas tu brand kita tu semakin orang kenal dah, RM20, RM25 satu biji ni pun orang nak beli. Tahu tak? Orang akan beli punya. So pastikan you all kena performance tu biar cantik. Lepas tu ada stiker. Stiker tu biar brand kita. Lepas tu biar ada nombor telefon molek. Nombor telefon. Nombor telefon. Lepas tu kalau you all nak letak FB page you all letak. Senang. Nanti orang nak beli ke, orang ni follow saya punya page. Kalau nak order boleh ni. Dia orang nak beli dah, ambil nombor telefon dia sebagai data rekod kita. Sebab itu adalah customer kita. Banyak kerja sebenarnya. Benda buat bisnes ni banyak kerja. Harus saya tahu tak? Benda ni sebenarnya banyak kerja. Sebab itulah dari hari ke hari kita memerlukan tim. Ada orang yang boleh tolong. Macam saya terpaksa kena tambah lagi tim. Terpaksa terpaksa. So benda ni orang kata memanglah pemula kita tak expect benda ni. Tapi bila kita dah lama-lama dah, orang dah kenal dah, brand kita pun orang sentiasa nampak dah. So benda ni of course lah permintaan pun tinggi. Tak padan dah. Tak padan dengan kalau macam saya dulu saya buat sore, tak padan dengan sore dah. Letih adik saya dah. So saya kena juga ada tim. Alright. Noris, cupcake bakar berapa minit ya cupcake? Kejap je, dalam 20 hingga 25 minit je. Cupcake ni dia mentah je sebab dia adunan dia kecil je. Dia macam saya ke. Saya dengan cara saya tahulah you all boleh nak follow ke, it's up to you lah. Macam saya ke. Saya tak ikut minit. Saya kalau you all tanya saya berapa minit Noris bakar, saya tak ikut minit. Ikhlas saya royak. Sepanjang saya buat bisnes, saya tak ikut minit. Walaupun ramai orang kata okey lebih kurang 20 hingga 25 minit ke. Tapi saya tak ikut minit. Sebab saya dengan cara saya dan rentak saya. Apa yang saya buat, kek saya contohlah cupcake ke. Saya letak situ dan kata saya akan tengok cupcake saya masak dah ke terang tengok. Kalau boleh cocok dengan lidi tengok. Sebab saya tak ikut minit. Itu cara saya lah. Memang saya tak guna pakai pun minit-minit ni. Saya pusing ni memanglah minit ke. Okay, contohlah ke. Ni ke. Ni masa ke. Ni masa ni. Masa ke. Okay, ni memanglah masa. Tapi saya tak ikut masa ni pun. Sebab yang ni kalau kita tak pusing, memang dia tak on lah. Dia punya dia punya kepanasan. So, benda ni saya tak ikut masa. Memang ikhlas saya royak. Saya kalau macam kek coklat emas kukus baru saya ikut masa. Kalau kek lain saya tak ikut masa. Itu cara saya lah. Memang itu cara saya daripada dulu lagi. Saya tak ikut orang kata kek ni cupcake kena 20 minit. Lepas tu kena pusing 20 minit. Belum tentu lagi tahu tak. Sebab kita punya oven kita berbeza. Tekstur kita tahu tak. So benda ni kita kena bergantung kepada kita. Tengok juga. Itu cara saya lah. Saya tak kira lah saya buat cupcake ke, saya buat loyang besar ke, kecil ke. Memang saya ikut cara saya tak ikut masa. Itu saja. Alright.
Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Apa nak pakai 7 kali 3 belakang ni? Adulah. Banyak lagi lawyer kat Kedah weh. Bukan tak semestinya you all pakai 7 kali 3 kali 3. Ya Allah, kenapalah? Tahu tak? Tak semestinya. Tolonglah. You all open your mindset lah tak? Tolonglah. Bukan tak semestinya you all pakai lawyer 7 kali 3 kali 3. You all boleh pakai lawyer yang mana je. Tak ada masalah benda ni. Banyak gila kot jual kat Kedah. Aduh lah. You all kena, benda ni kena kreatif dah. Perbagaikan. Kalau you all buat sama dengan orang lain 7 kali 3, aku pun nak buat 7 kali 3. Tak syok benda ni dah. Tak syok. Macam saya dulu, saya pun memang buat. Lepas tu ramai yang request nak lawyer 7 kali 3. Ambil. Saya pun tengah kata buat benda yang lebih. Saya tak nak sama dengan orang. Benda tu dah sama dengan orang lain. So saya tak nak gitu. Saya nak pelbagai dah. Saya nak lain pada lain. Saya tak sama dengan orang dah. Alright? Okay. Apa you all punya mindset? You all jangan tengok orang, orang buat lagu ni, aku nak buat lagu ni lah. No. Banyak lagi jual kat Kedah. You all boleh tengok lah. Dekat buka Lazada, Shopee, Alibaba. Banyak gila ko. Lawyer, banyak gila ko. Packaging. You all boleh tengok lah. Buka website Alibaba, Alibaba Express. Banyak sangat. Tahu tak? Alibaba tu daripada kata banyak daripada Cina lah, memang Cina. You all boleh tengok yang boleh order daripada Cina tak? Yang tak ada kat Malaysia ni. Itu lagi advantage sebab dia tak sama dengan orang lain tak? So kita je ada benda tu. Tahu, saya lebih suka, saya tengok, saya banyak lah ni saya bermain dengan Alibaba lah. Memang banyak main Alibaba sebab sekarang ni sebab kita punya level tak boleh nak sama, tahu tak? Saya punya level dah lain dah. So saya kena cari banyak website. Sebab itulah saya kena berguru. Sebab bila saya berguru, saya kena tanya cikgu. Okey, apa lagi kan? Macam mentor saya, aku bagi tahu website-website yang kata yang boleh link lah. So benda ni kita tengok. Bukan kata buat kat Shopee je belakang. No, saya tak main dah. Level Shopee tu boleh lah nak beli-beli barang-barang biasa-biasa. Tapi kalau macam untuk packaging ke apa ke, level lain dah. Level lain dah. Tak. Sebab kita tak nak sama dengan orang. Tak sama dengan orang. Kalau you all beli direct China, benda tu kata bila you all beli direct China benda tu mungkin kat sini tak ada. Tak ada. So kita advantage. Kita lah pengeluar pertama. Kita lah yang buat benda tu yang tak sama dengan orang. Betul? Alright? Noris, pakai Ava jenis apa? Saya pakai Milak, saya pakai Zanussi, saya pakai The Baker. 3 Ava saya pakai, 3 jenis. Salam Kak Nori, moga ni murahkan rezeki, insya-Allah. Rezeki kita insya-Allah ni. Biasalah Nori, sabar je lah dengan soalan pok-pok ni. Akak baca pun pening. Sebab you all tengok orang ke? Orang buat. Contohlah saya tengok ke. Saya bukan kata kita ni pro ke, no. Tapi saya daripada dulu lagi saya suka benda yang baru, faham tak? So bila saya suka yang benda yang baru, yang orang tak cipta, faham tak? So benda ni saya yang cipta. So bila saya cipta, saya kena buat sendiri. Saya kena buat uji kaji tu benda sendiri. Sebab itu yang saya cipta. Saya tak boleh nak tanya orang. Sebab orang tak cipta benda tu. Orang ni dia tak nak buat macam tu. Tak nak buat lagu tu sebab memerlukan ni. You all kena kerah kepala otak ni, idea tu daripada kepala otak, faham tak? Idea tu Allah yang bagi dan benda tu kita kena fikir. Orang tak nak fikir benda tu. Sebab tu lah jalan mudah dia ambil benda yang orang dah buat. Macam saya tak suka benda tu. Sebab tu lah saya sentiasa bagi tahu. Kalau macam yang join group saya akan bagi tahu. You all tolonglah. Kalau jangan sama dengan orang. Walaupun resepi tu sama, tapi perbagaikan. Bagi kreatif benda tu. Kita nak buat apa saja, biar bagi kreatif. Jangan nak sama dengan orang. Bila you sama dengan orang, samalah kita. Kita nak lain daripada orang, faham tak? Alright, sis guna loyang 11 inci bagi Swiss roll. Walaupun Nori guna 10, comel juga. Dia kena sikit. Boleh, tak ada masalah. Saya pakai Ava berjaya yang besar, boleh je.
Nori nak tanya The Baker's 100 liter. Allah bapak. Oh, dia tanya kita pula dah. Aduh. Saya ni tak jual oven kak. Saya ni tak jual oven. You jangan expect saya ni pro belaka. Tahu tak? Saya bolehlah saya bagi tahu benda-benda ni. Tapi saya bukan jual oven. Saya bukan jual mixer. Nak tahu you kena pergi survey. Tak? Sudah. Tanya aku pula dah. Nak. You pergi tanya lah. You boleh tanya dekat no. Saya tak jual oven kak. Saya tak jual oven. Tahu tak? Yang tu pun saya dapat free lah. Saya dapat free. Yang beli pun milak tu pun tak sampai pun 1,000. Okey. Over the Baker's okey ke? Dia sebenarnya okey tak okey bergantung kepada kita punya cara kita buat. Tahu tak? Cara kita orang kata gunakan benda tu. Sebab kalau benda tu, kalau contohlah you seorang yang lasak, you kena survey. Cara nak survey adalah cara nak survey, you pergi kat Google ataupun website. Tengok website. Contohlah okey, nak oven ke apa Baker's. Okey, you pergi kat website, tengok website Baker's. Website Baker's, fair tak? Website dia punya apa tu brand dia. You tengok website dia, tengok macam mana cara dia, tengok. Boleh survey benda ni, tengok kat Google, boleh tengok dekat YouTube, boleh tengok dekat you tengok. Okey, contohlah you nak apa tu Baker's ke. So you tengok dekat Shopee, tengok kat Lazada, tengok. You tengok benda tu, tengok harga dia, lepas tu you tengok bawah dia. You boleh tengok kat bawah dia tu komen-komen ataupun feedback yang dah beli. Apa dia punya feedback dia. Faham tak? So benda ni akan meyakinkan kita untuk nak beli benda tu. Bukan kata main trio okey dah, Baker's okey kau dah. Saya bukan jual oven tak. Saya bukan jual oven. Nak tahu benda ni, you kena banyak survey. You kena banyak survey. You tak boleh tanya saya pun. Saya tak guna. Macam trio kau, macam saya tak guna benda tu. So, you kena banyak survey. Kena rajin survey lah. You tak boleh nak gana juga. You kena survey. Faham tak? You kena rajin survey. Tak boleh malah. Lepas tu you orang ni, you tengok orang lain ke. Macam member you all. You all ke mudah terpengaruh dengan orang. Macam saya sekarang ni memang saya tak mudah terpengaruh dengan orang. Sebab orang ni belum tentu lagi. Tahu tak? Betul. Saya tak boleh. Saya sekarang ni apa tu? Sekarang ni memang saya buat dulu. Jadi tak jadi belakang kira. Jadi alhamdulillah. Tak jadi luar kan. Sebab kita tidak boleh, kita tak boleh benda tu, kita nak benda ni gapo kita beli, lepas tu kita nak teropong. Kita nak teropong benda ni, benda ni satu hari nanti rosak. So benda ni kita tak boleh, tak terjangkau di akal kita. Faham tak? So kita hanya mampu buat je lah, buat. Faham tak? Buat, try dulu. Sebab bila try tu ada pengalaman. So pengalaman tu lah yang kita akan ambil benda tu, gunakan. Kalau kita duk ikut orang, contohlah you tanya member you all. Okay, you tanya member you all. The Baker's okey tak? Member you all pun kata, The Baker's tak okey sebab saya dah guna dah. Kenapa tak okey? You all kena tanya lah orang tu. Ni kat mentah-mentah lah dia kata tak okey. Lepas tu you all pun mindset you all, okay, Baker's tak okey. The Baker's tak okey. No lah. Tahu tak? Janganlah gitu. You all memanglah you all tanya member you all. Okay, tanya member you all, The Baker's okey tak? Member you all pun kata tak okey. Member you all pun kata tak okey. Lepas tu you all pun mindset you all, okay, The Baker's tak okey. No lah, janganlah duk berkira lagu tu. Tahu tak? Kuno tu nama you. Kuno. You all kena banyak survey. You all tak boleh nak ikut kepada orang tu je. Member you all je. Walaupun member you all kata tak okey, tengoklah orang lain pula. Ni betul-betul lah dia. Tahu tak? Memang saya orang kata kata gila. Apa yang aku buat ni, aku kata memanglah saya memang saya dulu memang saya mudah terpengaruh dengan orang. Faham tak? Mudah terpengaruh. Sebab takut nanti kalau kita tersilap, orang pun kata, aku kata dah, jangan duk buat. Kita mana boleh kita nak tengok masa depan kita. Tak boleh. So benda ni kita kena try.
Tahu tak? Jadi tak jadi belakang kira. Kalau jadi, mujur. Tak jadi nak buat mana? Tak menjadi nak macam mana? So benda ni kita orang kata buat je lah. Apa susah? Apa susah? Okay? Alright. Saya dah ada apa pemberian guru bakery saya dulu. Tanya saya pula duk. Kita tanya kat kedai tu. Mana kau nak jual kedai? Alright. Okay. So okay lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share, yang nak saya bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah saya bantu you all buat sampai jadi. Yang mana yang tak erti nak buat kek, tak erti, InsyaAllah one day dibantu oleh saya dan tim saya, you all akan dapat jana pendapatan, terutamanya yang mana you all duduk rumah. You all boleh tambah pendapatan. Tolonglah bantu suami you all tu. Tahu tak, duduk saja rumah tak rak. Tahu tak, takkanlah nak mengharapkan suami je. Kena juga mencari juga bantuan-bantuan ataupun mencari solution. Macam mana nak tambah side income. So benda ni you all boleh. Tahu tak. So kata why not join saya punya PJJ. Dalam masa sama you all dapat juga. Ada kata yang terbaru, news yang terbaru yang saya, yang mana yang join saya punya PJJ dapatkan news terbaru dekat saya punya PJJ. Ada dalam tu nanti tim saya akan informkan news terbaru di dalam setiap PJJ saya. Dan malam ni yang mana yang join saya punya group expert, saya akan bagi tahu the latest news yang you all dapat. Dan insyaAllah benda ni akan dapat pendapatan dekat you all. Yang mana yang join sahaja, yang mana yang join saya punya PJJ sahaja. Yang tak join, minta maaf lah. Sebab you all tak nak komit dengan saya. So bila you all komit dengan saya, insyaAllah saya akan komit dengan you all. Dan saya akan bantu you all tambah pendapatan. Alright. Okay. Walaupun you all kata, oh saya dah dapat jana pendapatan. Ini you all dapat. Allah, sangat senang lah, tahu tak? The latest news saya akan bagi tahu malam ni dalam saya punya group expert malam ni. Alright, sebab malam ni ada live dengan saya dalam group expert. Saya nak share dekat you all 5 lagi tip yang boleh menaikkan sale. Dan dalam masa sama, benda ni pun akan menaikkan sale you all, akan menambahkan income dekat you all. So siapa yang join, tunggulah malam ni, saya akan inform dekat you all. Alright. Okay, so okay lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia untuk lagi baik lagi. Dan kata terima kasih semua yang sentiasa follow saya, yang sentiasa bagi semangat, yang sentiasa nak saya bantu you all. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun terharu sangat-sangat. Terharu, tahu tak? Sangat-sangat. Orang kata tak boleh nak gambarkan dengan perasaan. Tahu tak? Tak boleh nak bagi tahu. Tak boleh, sebab benda ni susah senang. Apa yang saya buat masa saya lahirkan PJJ, ya Allah, memang sangat struggle, tahu tak? Dengan sangat struggle. Dan alhamdulillah terbukti result dia. Dan ramai dah yang dah buat sampai jadi, yang dah jana pendapatan. Terima kasih banyak-banyak yang dah buat dah dan dah try resepi saya. Terima kasih banyak-banyak yang percaya saya, yang sentiasa follow saya. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah, saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.